Alfian di Inspirasi Pagi. Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi berada dalam kumpulan ayat ke-7, ke-8 dan ke-9 dari surah As-Saff. Sila buka jilid yang ke-9 muka surat 554, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adzallamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya, iaitu agama Allah, dengan mulut, iaitu ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Dialah yang mengutus rasulnya dengan bawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya ke atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci. Jadi Allah firman di sini, maksudnya tiada yang lebih zalim daripada mereka yang mengadakan pendustaan terhadap Allah dan menjadikan baginya segala bentuk tandingan dan sekutu, sedangkan dia diajak kepada tauhid dan bersifat ikhlas. Kerana itu Allah menjelaskan, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan yang telah memilih kehidupan mereka berteraskan kepada kezaliman. Allah tidak akan beri petunjuk kepada mereka. Perkataan yang digunakan di sini, mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Menariknya dalam kajian bahasa, kalau kita perhatikan, ada beza di antara kadhib dan juga iftira. Iftira ni wazan di iftial, dan dia merujuk kepada satu yang lebih asyad minal kazib. Kerana iftira' ni adalah ifti'alul kazib, mengada-ngadakan satu benda pendustaan. Kazib ini iaitu dusta. Kadang-kadang dusta ini ala wajib taklid, kadang terikut-ikut dengan orang. Jadi dalam konteks orang Arab, mereka ni kadang-kadang bersifat iftira', kadang-kadang bersifat kazib. Kazib itu contohnya dia mengikutilah apa yang dikatakan oleh golongan Yahudi dan juga Nasara. Yahudi itu utamanya di kota Madinah, mereka balik, mereka pulang, mereka bawa pendustaan itu terhadap Nabi. Kadang-kadang berlaku iftira', iaitu menuduh Nabi dengan tuduhan seperti yang kita belajar di surah Fussilat yang lalu. Akhirnya mereka justify Nabi untuk mengatakan Nabi ni seorang sahir sebagai contohnya, walaupun mereka mengetahui ayat-ayat yang indah yang dibacakan itu tak sama langsung dengan bait-bait syair. Jadi ini perbezaan yang berlaku, dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa perkataan sihir ini merujuk kepada fitnah dengan bilangan yang sama. Jadi apa yang berlaku kepada penentang-penentang ini yang terdiri daripada golongan Yahudi dan juga Nasara dan juga musyrikun, mereka ini dalam kelompok al-mukadzibun, dalam kelompok yang dipanggil sebagai al-kafirun. Beza kufur dan juga syirik. Dari sudut bahasa, syirik makna mengadakan sekutu. Kalau kufur maknanya tertutup, yang mereka marah sangat dengan perkataan kafir ni, padahal maksud kafir itu tertutup daripada hidayah. Jadi kesesuaian dalam ayat ni dapat kita lihat bila Allah menyatakan walau karihal kafirun pada ayat yang ke-8, selepas menceritakan usaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka ni, dan berbeza daripada ayat yang ke-9, iaitu Allah mengutuskan rasulnya dengan hidayah dan juga din yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk menguasai ataupun untuk menangkannya di atas segala agama meskipun dibenci oleh kaum musyrik. Maka di sini keserasian yang dapat dilihat diungkapkan oleh Al-Imam Fakhruddin Razi dan tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau berkata bahawa li'anna lafzal kafir a'am min lafzil musyrik, bahawa lafaz kekafiran lebih umum daripada lafaz syirik. Bila menyebut perkataan kafirin, itu adalah kaum Yahud, kaum Nasara dan juga al-musyrikun. Jadi perkataan kufur ini dalam ayat yang ke-8, jika kita perhatikan, itu berkaitan dengan usaha golongan kafir untuk memadam cahaya Allah. Cahaya Allah itu terbuka, terpampang, dapat dilihat oleh semua orang, dapat dirasai kebenaran itu. Maka datang puak ini untuk menutupnya. Maka yang sesuai untuk mereka, untuk ayat yang ke-8 adalah walau karihal kafirun. Wa huna dzukira nur wa itfa'uhu wa la'iqu bihi al-kufru li'annahu asitru wa taghtiyatu. Tengok rangkap ayat ni kesaksiannya. Kata Imam Fakhruddin Razi, bila Allah menyebut walau karihal kafirun itu, ia bersesuaian kerana sebutan sebelum itu usaha mereka untuk menutup cahaya yang dijadikan
diberikan Allah di dada langit, semua orang dapat perhatikan, maka kerja menutup ini lalu sesuailah untuk disebut mereka sebagai kafirun. Dalam ayat ke-9 pula, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Maka bila sampai kepada ayat yang ke-9 ini, wa fil ayati zukira ar-rasul wal irsalu wa dinul haqq wa dhalika manzilatun 'azimatun lirrasul alaihi salam. Maka bila menyebut tentang ayat yang ke-9 ini, iaitu Allah mengutuskan rasulnya, membawa hidayah, membawa din yang benar untuk memenangkannya atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik benci, maka lebih sesuai untuk disebut perkataan walau karahal musyrikun, melihat kepada perutusan Nabi, membawa hidayah, membawa Islam yang benar, membawa agama yang diridai olehnya. Dan ada satu perkara menarik lagi di sini bila menyebut tentang wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah menyempurnakan agamanya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, perkataan dalam bahasa Arab ini, pemilihan perkataannya sangat menarik untuk kita kaji. Perhatikan bila Allah menyatakan tentang ayat yang terakhir diturunkan ketika Nabi berada di Arafah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Bagi kita yang menterjemahkan dalam bahasa Melayu, kita rasa macam sama saja. Hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku sempurnakan atas kamu nikmat aku. Beza tu tuan-tuan, perkataan ikmal dengan itmam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kamu Islam, kehidupan kamu, aku sempurnakan atas kamu nikmat aku, dan aku rida untuk kamu Islam itu menjadi agama kamu. Jadi perkataan itmam dengan ikmal berbeza. Kalau ikmaluddin maknanya penyempurnaan agama, berarti tak boleh tambah apa saja, kerana din Islam telah sempurna. Maka kesempurnaannya menyebabkan tidak boleh ditambah atau tambah apa saja, kerana dengan putusan Nabi sebagai putusan Rasul akhir zaman yang terakhir, maka tidak boleh ada siapa lagi yang boleh memandai-mandai untuk menambah-nambahnya. Itu kesempurnaan agama, ikmaluddin. Tapi kalau itmamun ni'am, maknanya disempurnakan nikmat pula. Penyempurnaan nikmat untuk seseorang manusia berbeza daripada yang lain. Maka kesempurnaan itu yang disebut oleh Allah sekali lagi dalam ayat sini, wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan agamanya. Kenapa tak disebut wallahu mukmilu nurihi? Sedangkan dalam ayat yang dibacakan tadi, iaitu berkaitan dengan kesempurnaan Islam, Allah sebut ikmaluddin, al-yawma akmaltu lakum, ikmal agama. Di sini itmam nur. Kenapa? Menarik untuk kita memahami perkara ini tuan-tuan yang mulia sekalian, kerana perkataan yang disebut di sini, kalau dengan nyatakan at-tamam la yakunu illa inda nuqsan, kalau orang berkata maknanya menyempurnakan ni tentu ada kekurangan kan, bagaimana boleh cahaya ini boleh menjadi kurang? Jawapannya, maksud yang dikehendaki di sini, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahawa Islam ini memang telah sempurna, tetapi kesempurnaan yang dimaksudkan kat sini dalam berbagai-bagai bentuknya, sehingga datangnya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ana zalika inda nuzuli Isa minas sama, bahawa Islam ini telah sempurna betul, tetapi kesempurnaannya masih lagi tidak berlaku demikian di sisi pengikut-pengikut agama Nasara sebelum itu, yang kaitannya dalam ayat yang lalu, iaitu Allah memperingatkan umat Nasara ini ataupun umat Yahudi, perutusan Nabi-Nabi yang pernah dibangkitkan di kalangan mereka, tapi mereka enggan untuk menerima kedatangan Nabi SAW yang menyempurnakan Islam yang pernah dibawa kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Nah, ke sini nanti akan datang Nabi Isa sekali lagi untuk membetulkan kepercayaan tersebut, kerana itmam yang menanti ikmal bila mereka datang memasuki Islam, dipaksa untuk ikut Islam oleh Nabi Isa AS yang turun di akhir zaman. Jadi di sini maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT, li'anna nurallah fi dhalikal mawdi' wallahu inda ahli tahqiq wa hunaka huwa ad-din awil kitab awil rasul. Jadi yang dimaksudkan di sini bila menyebut tentang walau karihal kafirun dan juga walau karihal musyrikun, nanti bila Islam itu datang dan dibetulkan dan disempurnakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka itu menentang dan mereka berusaha untuk memadamkannya, seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Ada setengah-setengah negara di barat yang kita ikut perkembangan, di kalangan mereka yang pakai tudung pun menjadi satu masalah besar kepada mereka, iaitu tak dibenarkan hadir ke sekolah, tak dibenarkan untuk mendapat privilege yang tertentu, hanyalah kerana umat Islam ini mengamalkan satu cara yang berbeza daripada kehendak mereka, yang berpaksikan kepada syahwat seperti itu. Jadi
Jadi menariknya perkataan ini lagi kalau diperhatikan dalam tafsir Kasyaf contohnya. Perkataan liyudhhirahu ni datang dari perkataan zahrun. Zahrun ni makna belakang. Kalau sebut perkataan zahara alaihi berarti menang ke atasnya, mengalahkan lawannya. Jadi seakan-akan yang dimaksudkan dekat sini iaitu nanti bila datang kebenaran perutusan Nabi akhir zaman Muhammad SAW dan kemudian diperkuatkan dengan Isa turun sekali lagi, dan kita telah ceritakan dalam hadis bagaimana Nabi Musa pun pernah minta kepada Allah SWT dapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW kerana dokongan Allah kepada agama Islam ini tanpa dapat dipertikaikan oleh sesiapa pun di kalangan nabi-nabinya. Jadi perkataan ad-din dalam ayat ini dapat juga difahami dalam erti kata pemeluk agama, iaitu Islam akan dimenangkan ke atas pemeluk-pemeluk agama yang lain seperti yang disebut dalam Hadaiq Qurawi wa Raihan daripada pandangan tafsir Ruhul Bayan, bahawasanya agama-agama yang dimaksudkan ni ada beberapa agama. Sama ada dapat kita lihat agama-agama yang dimaksudkan, nombor 1 Yahudiyah, nombor 2 Nasraniyah, nombor 3 Majusiyah, yang keempat Ahlul Syirk, Ahlul Awthan, orang penyembah berhala, dan yang terakhir adalah Islam. Ini disebut dalam kitab Ainul Ma'ani oleh As-Sajawandi, bahawa bila Allah menyatakan waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi makna izhar yang dikehendaki di sini iaitu injazullahu wa'dahu haitsu ja'alahu bihaitsu lam yabqa dinun siwal Islam. Tidak ada satu pun yang tinggal melainkan Islam sahaja. Jadi kemenangan Islam dan umat Islam ini tidak sepatutnya diertikan dengan punahnya agama yang lain. Tetapi maksud yang ada di sini adalah Islam sejak bermula memberi pilihan kepada manusia untuk meluk apa sahaja agama yang dikehendakinya, seperti yang kita bacakan lakum dinukum waliyadin. Jadi dengan demikian, jika setiap orang telah milih kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaannya tanpa diganggu, dihalang oleh kekuatan apapun, maka ketika itu Islam telah mencapai kemenangan dan telah mengatasi agama lain yang tidak memberi kebebasan itu atau menghalang orang lain meluknya. Apa pun maknanya, yang jelas janji Allah kat sini iaitu yang tak dapat dimungkiri, yang telah pun terbukti sejak daripada zaman Nabi SAW sampailah kepada Khulafaur Rasyidin, sampailah kepada hari ini, kita melihat kemenangan dan keunggulan itu tak dapat dinafikan. Bahawa maksud izharuddin ala sa'iril adyan di sini adalah kemenangan Islam ke atas ideologi yang lain sudah makin terbukti hari demi hari. Lihatlah kemerosotan kepada kepercayaan beragama di kalangan penduduk Nasara yang ada di dunia. Lihatlah betapa berbondong-bondongnya umat Islam di Filipina, tiba-tiba angka itu amat mengejutkan pertambahannya. Lihatlah peningkatan umat Islam di negara China yang mengamalkan dasar pijak berpandukan kepada komunis sebagai contohnya. Tapi alangkah ramainya, ratusan ribu kalau tidak juta mereka masuk Islam di Eropah pada hari ini. Dan negara Spain yang satu masa dahulu menguasai dan membunuh umat Islam ramai-ramai ketika merampasnya juga mengalami satu trend baru pada hari ini, iaitu menjadi satu agama yang begitu besar sambutannya dan luar biasa. Mungkin yang kedua, yang ketiga sambutannya di kalangan penduduk Eropah pada hari ini selepas UK, Jerman, Perancis dan sebagainya. Jadi inilah dia pembuktian yang disebut oleh Allah SWT, perutusan Islam yang akan dimenangkan di atas segala kepercayaan manusia yang berasaskan kepada hawa nafsu itu, bahawa hujungnya tetap akan beri kelebihan kepada Islam itu sendiri. Para pendengar rahmati dan dikasihi sekalian, jadi dalam ayat yang telah kita lihat ini, pengajaran yang boleh kita lihat bahawa segala bentuk usaha dan upaya yang dilakukan oleh orang kafir untuk melenyapkan Islam ini akan menemui jalan buntu. Bahawa perumpamaan, gambaran dan ilustrasi mereka yang ingin menghancurkan, memadamkan, melenyapkan Islam itu seperti disebut oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Kasyaf, ia seperti usaha memadam cahaya matahari, mana mungkin ia adalah. Dan akhirnya kita dapat lihat Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya dengan kuasa dan pengaturannya, menebarkan Islam itu di segenap pelosok alam seperti yang kita lihat pada hujung surah Fussilat yang lalu, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Bahawa putusan Nabi Muhammad SAW ini membawa petunjuk, bimbingan, dan dia akan memenangkannya, menjadikannya berjaya di atas segala agama lain. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ayat ini menunjukkan liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, iaitu menangkannya atas segala agama. Dan kelak akan datang Nabi Isa untuk membetulkan kepercayaan silap kaum Nasara itu, iaitu disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman 'adilan fala yaksiranna salib wa la yaqtulanna al-khinzir wa yadha'anna al-jizyah wa la tutrakanna al-qilas fala yus'a 'alayha wa la tazhabanna syahna wa tabaghud wa tahasud
waliyad'uanna ilal mali fala yaqbaluhu ahadun. Demi Allah, sungguhnya putera Maryam benar-benar akan turun sebagai seorang pemimpin yang adil, Isa bin Maryam. Lalu sungguh-sungguh dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menolak jizyah. Dan sungguh ketika itu unta-unta muda dibiarkan begitu saja. Maksudnya unta ni yang menjadi rebutan orang, mungkin dicuri seperti lembu, akan dibiarkan, tak seorang pun peduli. Dan ketika itu pemusuhan, kebencian, kedengkian dan hasad benar-benar lenyap. Dan sungguh orang akan menawarkan pemberian harta, tapi tak ada seorang pun yang mahu menerimanya. Kesan daripada mengikuti Islam ni, izharuddin ala sairil adyan kulli, seperti nyatakan akan menyebabkan berlakunya keadilan, akan tersebarnya segala keberkatan dari permukaan bumi dan langit. Maka semua manusia akan menikmatinya, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menerima zakat dan meminta bantuan pada waktu itu, kerana semua manusia akan hidup dalam serba cukup. InsyaAllah kita akan sambung lagi bincangan musi janji Allah kepada kaum mukminin. Apakah jalannya untuk memperoleh nikmat-nikmat tersebut? Kita akan bincangkan perkara yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.